Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita dimulakan dengan Kerajaan Sarawak terus memberi keutamaan dalam meningkatkan akses, ekuiti dan kualiti pendidikan awal termasuk di kawasan pedalaman di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia adalah selaras dengan dasar kerajaan negeri untuk memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak sekaligus melahirkan modal insan yang berkualiti pada masa depan. Menurutnya, dalam hal ini, pendidikan awal memainkan peranan yang amat penting bagi merealisasikan hasrat Sarawak mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Sebab itulah kita di Sarawak juga menekankan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Maka kerjaan kita di bawah GPS kita ambil alih sedidik dan diletakkan di bawah Kementerian Datuk Seri Fatimah. Kerana senang kita memberi bantuan daripada kerajaan Sarawak menerusi kementerian untuk kita menubuhkan kelas-kelas peringkat awal, juga latihan kepada gurunya mesti dilatih. Kerana kita ngajar nemiak tu seperti kita ngajar orang tua. Caranya lain. Dan juga selepas itu kita memberikan zat makanan. Beliau berkata demikian ketika majlis peresmian Tadika Komuniti Sedidik Penan di Long Leng Baram pada Selasa. Premier Sarawak menambah menerusi akses kemudahan pendidikan sejak tahun 1988 hingga 2022, ramai anak-anak daripada kalangan kaum Penan sudah berjaya melanjutkan pelajaran sehingga ke tahap Doktor Falsafah PhD. Malah jelasnya sehingga kini seramai 226 graduan di tahap sarjana, ijazah sarjana muda dan diploma, manakala 53 orang lagi masih belajar. Saya ucap tahniah kepada Datuk Fatimah kerana ada projek perintis. Mak-mak kita yang tidak peluang pergi sekolah boleh juga belajar sambil nunggu anak. Ini satu perintis yang baik untuk kawasan pendalaman. Dan ini maknya dapat belajar sama. Kalau si ilmu buku pun dari segi kraft tangan, kerajinan tangan yang boleh mengubahkan corak hidup kita. Dalam majlis sama, Premier Sarawak telah mengumumkan kelulusan peruntukan sebanyak RM2.25 juta bagi menaik taraf rumah panjang kaum Penan Long Leng. Jelasnya, kelulusan peruntukan itu merupakan salah satu usaha Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS untuk membangunkan kemudahan rumah panjang selain akses pendidikan awal di kawasan pedalaman. Ketika ditemui pemberita dalam majlis sama, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah pula berkata, kanak-kanak di Sarawak termasuk yang tinggal di kawasan pedalaman tidak terkecuali untuk mendapatkan pendidikan sewajarnya. Menurutnya, ia adalah tanggungjawab kerajaan untuk memastikan kemudahan membangunkan pusat pendidikan awal kanak-kanak walaupun berada di pedalaman. Kita menunggu, kita beri peluang pada ibu-ibu ini untuk mengikuti kelas. Ini telah dibincang dengan sedidik dalam mesyuarat sedidik kita, Board of Directors. Kita beri peluang pada ibu-ibu untuk mendapat pendidikan. So, anak belajar, ibu juga belajar. Ini untuk adult literacy. Of course, cara mengajar orang dewasa janganlah sama dengan cara mengajar dengan anak-anak kecil, sebab mereka dewasa, lain caranya. So, cara kita mengajar ialah untuk membolehkan mereka menjalani kehidupan yang lebih berkualiti. Dia dapat baca signboard, dapat sign bank book, buka account, pergi klinik misalnya, jadi dia akan dapat baca yang itu. So for practical purposes. Beliau turut memberitahu orang tempatan telah dilantik sebagai tenaga pengajar di Tadika Komuniti Sedidik berkenaan bagi memupuk semangat sepunya dalam kalangan komuniti setempat. Datuk Seri Fatimah juga menzahirkan rasa puas hati terhadap pembinaan tadika tersebut yang setanding dengan tadika yang lain di bandar. Ujarnya, ia memberikan keselesaan kepada anak-anak serta guru untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di tadika tersebut.
Dalam hal itu, masyarakat Penan di Long Leng di Baram kini menerima sinar dan harapan baru dalam bidang pendidikan menerusi perasmian tadika komuniti sedidik itu. Ia membolehkan kanak-kanak masyarakat Penan mendapatkan pendidikan awal sekaligus membantu meningkatkan pembangunan modal insan pada masa akan datang. Lebih menarik, ia juga memudahkan proses pembelajaran, penyampaian ilmu dan penerapan nilai murni buat kanak-kanak setempat. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS sempat menemu bual masyarakat Penan bagi mendapatkan maklum balas berhubung perasmian tadika komuniti tersebut. Seorang ibu, Shirley Andreas, berkata kemudahan pendidikan awal tersebut dapat memenuhi impian para ibu bapa untuk melihat anak-anak mereka menjadi lebih celik ilmu pengetahuan untuk menjadi warga yang dapat mencurahkan bakti kepada bangsa pada masa depan. Dan saya semasa ada sedidik ni kira okey lah daripada kami dulu tidak ada tadika langsung. Kami orang terus tahun 1 tak tahu apa itu ABC, tidak kenal apa-apa. Terus tahun 1 tidak tahu apa-apa. Kalau ada sedidik ni kira okey lah sebab dapat ajar budak-budak tentang apa itu perkenalan tentang pelajaran lah. Mereka boleh kalau pergi kita tahun 1 mereka sudah dapat mengenal ABC, boleh tulis-tulis lah, boleh lukis kah macam tu. Manakala Whitney Josely yang juga seorang ibu menzahirkan rasa syukur terhadap usaha Kerajaan Sarawak dalam membawa pendidikan awal kepada masyarakat luar bandar. Kami sangat bersyukur sebab ada sekolah tadika dekat kami lah. Kami sangat berterima kasih pada yang sudah memberikan yang terbaik. Senang mereka belajar dan juga tidak pergi jauh. Mereka budak tidak pergi jauh. Senang kami bagi mereka sekolah dekat sejak kami senang hatilah sebab ada sekolah. Sementara itu, 5 buah tadika komuniti Penan meliputi kawasan Long Leng, Long Tawa, Long Kerangan, Long Jenalong dan Balat Selulong bernilai RM2.75 juta itu dibina selaras dengan harapan agar semua anak Sarawak mendapat akses kepada pendidikan awal yang mampu membina modal insan prihatin, berkebolehan dan bertanggungjawab. Selain itu, tadikan sedidik tersebut juga digunakan untuk program literasi bagi golongan ibu bapa dengan mengadakan bengkel komuniti seperti kelas anyaman dan kraf tangan. Di Miri pula, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS telah melancarkan penggunaan kamera litar tertutup CCTV yang berteknologi kecerdasan buatan AI bagi memantau tingkah laku pengguna jalan raya. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, kementeriannya telah memilih lampu isyarat berhadapan dengan bintang Megamall memandangkan banyak kemalangan berlaku di situ. The objective is to install temporary artificial assisted CCTV at traffic light intersection here at Jalan Merbau to collect drivers' behaviour data, to collect data on traffic flow and volume, to collect data on vehicle, the color, classification, model and brand, collect data on vehicle travelling speed, collect data on vehicle plate registration number, automatically detect and record vehicles exceeding the speed limit, and automatically detect and record driver offences. For example, mobile phone usage while driving, smoking, non-usage of seat belts, etc. Beliau berkata demikian semasa ditemu bual pada majlis pelancaran Proof of Concept AI Violation Detection CCTV di persimpangan Jalan Merbau Miri pada Selasa. Tambahan Datuk Seri Lee, MOTS juga akan memulakan pelaksanaan program perubahan tingkah laku ABC di seluruh Sarawak. And we would like to change the behaviour, the attitude of drivers so that they will comply with traffic regulations and also on road safety. Justru beliau amat mengesyorkan kaedah ini bagi membendung tingkah laku pemandu yang tidak bertanggungjawab dan mengurangkan kadar kemalangan di kawasan berisiko tinggi. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak bercadang membina sebuah astana baru untuk kediaman rasmi Tuan Yang Terutama TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Astana Negeri sedia ada akan dijadikan sebagai muzium untuk mempamerkan koleksi artifak berkaitan yang di Pertuan Negeri Sarawak. I have seen the plan. I do agree and support also the present istana
It's a bit rundown. We want to turn that istana, the old istana, into a museum, another museum. Another museum where we can showcase a lot of the artifacts related to the governors. I know the past governor, they can also keep those gifts that are given to them when they are menjadi governor dan juga TYT can be kept in galleries inside the old istana. Then we have the new istana. Beliau berkata demikian dalam sidang media Anugerah Seniman Sarawak 2023 di Kuching pada Selasa. Datuk Seri Abdul Karim menambah beliau tidak dapat mengulas lebih lanjut kerana pelan pembinaan astana baru itu berada di bawah seliaan Jabatan Premier Sarawak. Bagaimanapun, beliau memaklumkan bahawa pelan dan lokasi pembinaan itu sudah ditetapkan. Sementara itu, bercakap mengenai Majlis Anugerah Seniman Sarawak 2023, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu penganjuran majlis itu akan diadakan pada 7 Julai ini. Katanya, majlis tersebut adalah yang kali kedua diadakan bagi memberi pengiktirafan kepada pengorbanan dan jasa penggiat seni veteran era 50-an, 60-an dan 70-an di Sarawak. Anugerah ini diberi kepada mereka yang telah memberi sumbangan yang signifikan dalam kemajuan bidang seni dan budaya di Malaysia, khasnya di negeri Sarawak. Ini merupakan seperti apa yang saya maklumkan tadi, penganjuran kali yang kedua setelah kejayaan penganjuran kali pertama dalam tahun 2020. Jelas beliau penganjuran anugerah itu juga tidak akan dilaksanakan setiap tahun tetapi mungkin dalam 2 ke 3 tahun sekali bagi menjaga nilai eksklusif anugerah tersebut. Seramai 20 seniman veteran bakal menerima anugerah untuk edisi kali ini yang terbahagi dalam 4 kategori iaitu Anugerah Seniman Khas Virtuoso, Anugerah Seniman Legenda, Anugerah Seniman Unggul dan Anugerah Seniman Bitara. Paparan berikutnya, konvoi Kemaran Sarawak Merdeka telah tiba di daerah Lingga pada Selasa yang mana ia merupakan persinggahan pertama buat bahagian Seri Aman. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Hardanulis telah menyempurnakan acara flag off konvoi bersama Residen Bahagian Seri Aman, Abang Muhammad Porakan, Abang Budiman. Selepas itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayan Razak Awasohor pula telah menyaksikan acara perarakan bot berhias layaran merdeka di tebingan Sungai Lingga. Beliau turut menyaksikan simbolik penyerahan bendera rasmi 60 tahun Sarawak Merdeka kepada Pegawai Daerah Lingga, Frank Lani oleh Abang Muhammad Porakan serta acara penanaman pokok. Difahamkan daerah Lingga telah mengadakan 5 program iaitu Lambaian Semangat 60 tahun Sarawak Merdeka, Kibaran dan Senandung Sarawak, Penanaman Pokok Sayang Sarawak, Tanda Tangan Cinta Sarawak serta bot berhias layaran merdeka. Sekian edisi Tengah Hari. Bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan surutan Majlis Perasmian Tadika Komuniti Sedidik Penan yang dirasmikan oleh Premier Sarawak di Long Leng Baram pada Selasa. #menyebar fakta, salam UKAS.